Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isma Natasha binti Ismail, nombor metrik AB170027. Hari ini saya akan menerangkan mengenai hak cipta. Okey, pengenalan. Hak cipta ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Okey, perlindungan hak cipta di Malaysia ini adalah berasaskan kepada Akta Hak Cipta 1987. Okey, hak cipta ini akan merangkumi karya yang diterbitkan ataupun yang tidak diterbitkan. Okey, hak cipta adalah berbentuk undang-undang harta intelek melindungi karya asli kepengarangan termasuklah karya sastera, drama, musikal, seni, puisi, novel, filem, lagu, perisian komputer dan juga seni bina. Baiklah, hak cipta di Malaysia ini diberikan kepada yang berkelayakan sahaja, iaitu pengarang ataupun pengarang bersama sekiranya sesebuah karya itu memiliki lebih daripada seorang pengarang. Pengarang bersama juga akan diberikan hak cipta dan akan dikreditkan kepada beliau. Okey, penerbitan sesebuah karya seperti karya sastera, muzik, filem dan rakaman suara yang diterbitkan di Malaysia untuk paparan umum akan turut diberikan hak cipta. Okey, tempoh perlindungan hak cipta ini adalah bergantung kepada jenis karya yang dihasilkan. Maksudnya kalau karya seperti muzik dan filem, ia mempunyai tempoh hak cipta yang berbeza. Baiklah, ini antara tempoh karya hak cipta. Karya seni, muzik dan sastera, hak ciptanya akan terus wujud sehingga habis tempoh 50 tahun selepas kematian penciptanya. Ini bermaksud pada hari pertama karya seni itu ataupun muzik dan sastera itu dipaparkan kepada umum ataupun diberi kepada umum, ia akan wujud dan hak ciptanya akan ada sehingga 50 tahun selepas kematian penciptanya. Okey, untuk filem, rakaman bunyi dan pelakon pula wujud selama 50 tahun dari karya itu diterbitkan. Okey, maksudnya sesebuah filem akan mempunyai hak cipta selama 50 tahun selepas tarikh tayangan kepada umum. Okey, siaran pula ini adalah siaran langsung ataupun tidak langsung, dikira selama tempoh 50 tahun dari siaran kali pertama dibuat. Maksudnya kalau siaran itu berbentuk langsung, ia dikira daripada hari pertama ia siaran langsung hinggalah ke 50 tahun akan datang. Kalau siarannya record, ia dikira daripada hari yang dipaparkan kepada umum sehingga 50 tahun ke hadapan. Okey. Untuk hasil karya yang perlu dilindungi oleh hak cipta termasuklah karya sastera, karya muzik, karya seni, filem, siaran, rakaman suara, terjemahan, karya terbitan, penerbitan kali pertama dan juga persembahan. Okey, pemilikan hak cipta. Penghasilan semula hasil karya dalam apa jua bentuk sekalipun perlu diberi hak cipta. Persembahan dan pertunjukan kepada orang ramai juga perlu mempunyai hak cipta dan tempoh sah laku. Okey, untuk pengedaran salinan cetakan kepada orang awam seperti macam CD ataupun cetakan DVD, melalui jualan ataupun pindahan hak milik juga harus mempunyai hak cipta. Okey, begitu juga dengan penyewaan iklan komersial yang dipaparkan kepada umum yang sebahagian besarnya mengandungi hasil karya mereka. Maksudnya kalau pengarang tu membuat ataupun direct iklan tu harus diberikan kredit lah ke atas beliau. Okey, seterusnya adalah kesalahan jenayah yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Okey, ini adalah beberapa kesalahan jenayah yang disenaraikan, iaitu membuat salinan yang melanggar hak cipta untuk dijual ataupun disewa.
Okey, salinan berbentuk DVD ke CD ataupun sebagainya yang tak mendapat kebenaran yang sah tidak boleh dibuatlah. Itu adalah satu kesalahan. Okey, begitu juga dengan menjual, menyewa, mendagang, memperlihatkan ataupun menawarkan salinan karya yang telah diciplak tanpa mendapat izin daripada orang yang sepatutnya adalah merupakan satu kesalahan. Okey, selain itu pengedaran salinan karya ataupun pemilikan yang tidak sah juga adalah satu kesalahan dalam hak cipta. Sama juga dengan penginputan ke dalam Malaysia sebagai sebarang salinan yang melanggar hasil hak cipta karya. Maksudnya kalau filem ataupun apa-apa hasil karya daripada luar negara yang diimport ataupun yang Malaysia dieksport ke luar negara tidak boleh dilakukan kerana ia adalah satu kesalahan. Okey, seterusnya adalah membuat atau memiliki alat yang digunakan untuk menciplak hasil karya. Juga menjadi satu kesalahan sebabnya ia dianggap sebagai kita menggalakkan orang untuk menciplaklah hasil karya orang. Okey, seterusnya adalah pembuatan, penginputan atau penjualan apa-apa teknologi atau peranti untuk menciplak hasil karya. Ini maksudnya mesin yang dijual tu dengan tujuannya mesin tu adalah untuk menciplak hasil karya adalah menjadi satu kesalahan lah menjual mesin tu. Okey. Okey, ini adalah kes hak cipta di Malaysia di mana Telekong Aryani telah disaman kerana dikatakan meniru ataupun menciplak Siti Khadijah, Telekong Siti Khadijah. Okey. Produk Telekong Aryani yang dijual tu diberi nama Aryani X Wow Telekong Alisha dan kes yang dinyatakan ciplaknya dibuat melalui karya grafik, keaslian dan juga melanggarlah hak cipta asli daripada Telekong Siti Khadijah. Okey, persamaan yang ada pada kedua-dua telekong ini adalah paling ketara bahagian reka bentuk dan corak pada kepala telekong kat sini atas ni, ukuran pada saiz muka dan dagu, kedudukan tali telekong, jenis bahan pada bahagian dagu dan render bagi pelapis getah. Okey, kenapa kesalahan ni boleh dilihat dengan jelas? Kerana apabila sesebuah jenama itu mempunyai hak cipta mereka, dia ada satu signature lah. Maksudnya bila tengok tu kita tahu itu siapa punya karya asli. So bila diciplak ia akan menjadi satu kesalahan lah. Okey, kesalahannya adalah menjual dan mengiklankan tudung di program iklan TV CG Wow Shop, iaitu paparan kepada umum. Ia menjadi satu kesalahan lah, telah menciplak dan memaparkan hasil, menjual dan memaparkan hasil ciplak tersebut. Okey, akhir sekali penutup, pembendungan aktiviti cetak rompak ini memerlukan kesedaran yang perlu disemai dalam kalangan masyarakat terhadap pentingnya dalam menghormati karya orang lain. Termasuklah juga brand-brand kecil ataupun perniagaan-perniagaan yang telah mendapat hak cipta mereka. Okey, kita sebagai masyarakat haruslah menghormati hasil karya. Boleh jadikan hasil mereka sebagai inspirasi, tapi tidak boleh diciplak 100% lah. Okey, justru untuk membanteras aktiviti cetak rompak ini, ia memerlukan usaha daripada semua masyarakat, industri dan juga pihak berkuasa. Masyarakat ni perlu peka supaya tidak terlibat dengan jualan ataupun membeli filem cetak rompak, sebab filem cetak rompak adalah paling banyaklah kes ciplak dibuat. Okey. Melalui cara ini, kegiatan cetak rompak ataupun ciplak ini dapat dikurangkan sedikit demi sedikit dan dengan harapannya suatu nanti isu copyright ataupun hak cipta ini tak wujud lagi, terutamanya di negara kita.
Baiklah, itu saja pembentangan saya. Terima kasih.